الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن
أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okay, ambil bateri ataupun ni kami tak dengar. Okay, ni dekat bulat tu, hari tu Rehanah ada tekan-tekan dekat bulat ni, ada tekan, Rehanah ada tekan. Subhanallah, subhanallah, dia ada alihkan. Tengok. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cubaan suara dengar ke tidak, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hari ini hari Isnin, permulaan bagi minggu ni. Dan sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita akan mulakan dengan tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan sabar. Masya Allah, berkenaan dengan sabar. InsyaAllah sebagai permulaan ni, sekejap ya, saya ingin mengajak sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita sama-sama membacakan Asma'ul Husna. Namun insyaAllah saya sebenarnya sedang mencari sekejap. Masing-masing kita baca Fadilah Asma'ul Husna ya. Kita sama-sama cari Asma'ul Husna. Sekejap.
Okey, subhanallah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimati Allah, apa khabar semua? Masya-Allah. Tadi kita mula dengan Al-Fatihah, kemudian kita dah mula dengan 10 ayat terawal dan terakhir surah Al-Kahfi. Dan sekarang insya-Allah kita tambah sikit bacaan kita, iaitu membaca 99 nama Allah. Saya ingin membacakan beberapa dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Beberapa dalil berkaitan dengan Asmaul Husna. Apa khabar semua? Dah ada audio, alhamdulillah. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Didoakan semuanya sihat walafiat. Boleh tuliskan anda mendengar dan hadir majlis ilmu ini daripada mana? Subhanallah, kalau dulu kita hadir di satu tempat, sekarang kita hadir di tempat yang berbeza di mana, subhanallah, dan boleh tuliskan doa-doa yang kita mohon dan panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tulis, sertakan hati. Subhanallah, ketika kita send tu, kita ibarat menghantarkan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Masya Allah, saya kini berada di ward ICU. Okey, ada yang minta doa. Assalamualaikum Ustazah, saya dari Kemaman. Saya dapat sihat, Allah Maha menyembuhkan. Mohon doakan untuk anak saudara saya kini berada di ward ICU sakit, umur 9 tahun. Okay, kita doakan insya-Allah mudah-mudahan anak saudara kepada Puan F. Roha. Subhanallah. Mudah-mudahan, Masya Allah, ada daripada Singapura, daripada Melaka. Kan sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan sama-sama membacakan, kita tak baca lagi Asmaul Husna. Kita nak faham sikit. Kita faham sikit Asmaul Husna ni. Saya sedang membuka artikel laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah berkenaan dengan Irsyad Al-Hadis, petunjuk penjelasan tentang hadis. Barang siapa yang menghafal 99 nama Allah masuk syurga. Subhanallah, nanti saya tuliskan hadis ni. Saya ingatkan ya, saya kena tulis juga. Tapi saya duduk dulu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 99 nama Allah, dia akan masuk syurga. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, dan ia merupakan hadis riwayat Bukhari. Maksudnya hadis sahih. Hadisnya iaitu Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW. Ikut saya ya sahabat-sahabat semua, ambil barakah membaca hadis Nabi. Qala Nabi, bersabda Nabi SAW, inna lillah, ikut ya semua, inna lillah tis'atan, Ustaz, wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Subhanallah. Sahabat-sahabat, boleh ikut ya. Tadi tu saya baca hadis Nabi tu, inna lillah tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Yang bermaksud, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala 99 nama, 100 kecuali 1. Barang siapa yang menghafalnya akan masuk syurga. Subhanallah. Ia merupakan satu hadis sahih tuan-tuan sekalian, yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama, 100 kecuali 1. Barang siapa yang membacanya, menghafalnya, barang siapa yang menghayatinya, beramal dengannya, dakhalal jannah, dia pasti masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Dakhala jannah. Dakhala ni, tuan-tuan sekalian, fi'al madhi. Maksudnya, nak sebut macam past tense, dia masuk syurga. Dia pasti masuk syurga. Ataupun dijamin syurga. Siapa yang membaca, siapa yang menghafal, siapa yang beramal dengan Asmaul Husna. Baiklah. Di sini para ulama membahaskan maksud perkataan ahsaha. Adakah dengan sekadar baca dijamin syurga, ataupun dengan menghafal dijamin syurga, ataupun ada tuntutan lain barulah dijamin syurga.
Dengan lafaz, dalam memahami lafaz ini para ulama telah berselisih pendapat dalam menentukan makna yang dimasukkan dengan lafaz ahsaha. Kita sepatutnya, ini ada beberapa pendapat ulama. Kita sepatutnya memuji Allah dengan semua nama-nama ataupun sifat-sifatnya tanpa menghadkan nama dan sifat. Sesiapa yang mampu mendirikan hak tersebut dan dalam masa yang sama beramal dengannya. Dengan makna lain, kita mengambil iktibar daripada makna nama-nama dan sifat Allah dan meletakkan di dalam diri kita. Sesiapa yang sentiasa berfikir dengan makna nama-nama dan sifat Allah. Sesiapa yang menghafal berfikir akan makna-maknanya seterusnya beramal dengannya. Ibnu Jauzi berpendapat yang dimaksudkan dengan lafaz tersebut siapa yang membaca Al-Quran hingga tamat dan memahami akan isi kandungannya. Tarjih berdasarkan pendapat ulama, kami lebih cenderung untuk mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan lafaz man ahsaha, barang siapa yang menghafal membaca tu ada dengan bertadabbur dan melihat kepada makna-makna dan dalam masa yang sama kita menghafalnya. Subhanallah. Jadi banyak lagi lah. Subhanallah, tuan-tuan dan puan Allah sekalian. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180. Yang ni pun saya akan tulis kejap lagi. Surah Al-A'raf ayat 180, sahabat-sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Walillahi, dan bagi Allah, asma'ul husna, nama-namanya yang mulia, fad'uhu biha, maka memintalah, berdoalah, mengharaplah, merintihlah, menyerulah, fad'uhu biha, dengannya, iaitu dengan nama-nama Allah, asma'ul husna. Masya Allah. Muslimin muslimat, siapa yang nak masuk syurga bila buku Asma'ul Husna? Ada yang tanya, Ustazah, bila buku Asma'ul Husna Ustazah akan keluar? Bila buku akan keluar? Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah itulah yang mampu saya sebutkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah, insya-Allah saya akan menyegerakan. Kita dah sampai beberapa nama, banyak nama dah separuh. Ada lagi nama-nama, sebab ada yang menanti. Tuan-puan, untuk makluman, saya dalam proses menyiapkan kitab Asma'ul Husna, gabungan banyak kitab-kitab terkemuka ulama-ulama, Imam Al-Ghazali, imam-imam yang muktabar, kemudian dipermudahkan untuk bacaan orang awam, ditambah dengan ulasan dan kaifiat untuk beramal dengan Asma'ul Husna. Jadi itu antara kesedaran saya bila saya sendiri mencari buku-buku Asma'ul Husna, keluaran terbitan Malaysia, saya belum dapat jumpa yang sesuai untuk orang awam lah. Jadi yang saya jumpa banyak kitab Asma'ul Husna yang diterjemahkan, kemudian yang kedua yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kami mengumpulkan, ada tim juga. Sahabat-sahabat, doakan insya-Allah moga saya sihat, dilindungi Allah daripada mara bahaya kedengkian manusia, gangguan jin syaitan, sihir dan sebagainya. Ya, alhamdulillah saya nampak sihat, tapi hakikatnya saya kurang sihat, tuan-puan dan puan Allah sekalian. Insya-Allah saya dalam proses untuk merawat diri dan sebagainya. Mudah-mudahan kesukaran saya dalam menyiapkan, terutamanya cabaran besar untuk menyiapkan kitab Asma'ul Husna ini bukan sekadar cabaran fizikal, tapi cabaran rohani, cabaran mental, berbagai lagi. Sebab ia adalah satu kitab yang sangat berat. Subhanallah, yang melibatkan nak siap sama kitab Asma'ul Husna ni orang-orang alim daripada berbagai pihak, bersama dengan saya dan ada tim. Jadi insya-Allah muslimin muslimat mata Allah sekalian, doakan tahun ni juga kita boleh sama-sama memiliki kitab Asma'ul Husna. Jadi alhamdulillah buat masa ni, sebab man ahsaha tu para ulama kebanyakannya menyebutkan kita perlu menghayati, mendalami dan menghidupkan nama tersebut dalam diri kita. Jadi masya-Allah, dan Allah berfirman juga bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka menyerulah, memintalah, mengadu dengan menyebut nama Allah.
Jadi insya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mari kita ambil masa tak sampai 5 minit untuk sama-sama membaca Asmaul Husna. Namun tuan-puan sekalian, saya tak boleh nak pasang nasyid Asmaul Husna daripada YouTube sebab page kami dah banyak kali nak kena block. Sebab apa? FB ada copyright. Dia boleh mana-mana lagu daripada YouTube kalau kita dengarkan, dah banyak kali dah kami dapat warning sehingga kami dapat warning untuk di block. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, suara saya je lah, walaupun suara kurang baik, kurang sedap, tapi asalkan kita boleh sama-sama baca Asmaul Husna. Boleh mula sahabat-sahabat, ready ya, kita nak baca Asmaul Husna. Barang siapa yang membaca, menghafal, kemudian nanti kita akan sampai peringkat akan menghayati dan beramal dengan Asmaul Husna, Masya Allah, maka insya Allah ketika itu kita akan betul-betul memaknai firman hadis Nabi tadi, barang siapa man asoha dakhala jannah, siapa yang menghayati akan masuk syurga. Okey, kita start dengan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada semua yang hadir, mudah-mudahan sebagaimana kita hadir di majlis ilmu di Taman Syurga Allah pada pagi yang barakah ini, mudah-mudahan pagi 2 Zulhijjah, mudah-mudahan Allah akan menghadirkan kita di taman syurganya yang sebenar di akhirat. Di syurga Allah, di syurga Firdaus, kita akan sama-sama hadir di syurga Firdaus sebagaimana kita hadir pada saat ini walaupun kita berada di tempat yang berbeza. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dikasihi, yang dihormati, yang dimuliakan, subhanallah, insya-Allah kita akan memulakan pengajian dalam bab sabar. Ini merupakan masuk minggu yang ke-6. Saya pun tak kira dah siri ke berapa. Subhanallah, mungkin siri yang ke-25, 26 macam tu lah tuan-puan sekalian. Mungkin sahabat-sahabat di tim boleh bagi tahu ya, kita sebenarnya siri yang keberapa, sebab ada hari-hari yang kita skip. Bukan kita skip, saya tak dapat bersama. Tuan-puan dimati Allah sekalian, alhamdulillah kita dah pun selesai bab yang pertama, iaitu ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Bab yang kedua iaitu bab taubat. Siapa yang baru hadir pada hari ini, anda boleh tengok kuliah kitab Riyadhus Shalihin bersiri. Kita dah habis 2 bab yang penting berkenaan dengan niat, berkenaan dengan taubat. Dan insya-Allah pada hari ini adalah permulaan bagi membicarakan bab sabar. Bab sabar, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan mulakan bab sabar dengan memahami firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Nanti saya akan tulis ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Firman Allah surah Ali Imran ayat 200. Sahabat-sahabat, ayat 200 surah Ali Imran, boleh tuliskan nota. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ada yang tanya, Ustazah nak tengok kat mana? Ada yang baru masuk kan, di IG tu utamanya, boleh tengok di IGTV. Semua ada di IGTV. Kalau tak ada IGTV yang 1-2 tu ada masalah, tak boleh save itu, yang full betul-betul ada di page Ustazah Asma, FB page. Okey. Bermaksud firman Allah tadi yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sabiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kamu, warabitu, dan teruslah berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita akan beralih ke whiteboard. Sahabat-sahabat disarankan ada pen dan kertas ataupun buku catatan untuk kita sama-sama menuliskan ilmu Allah. Mudahan tangan kita menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Kita pernah menuliskan firman Allah, kita pernah menuliskan hadis Nabi dan juga ilmu-ilmunya. Allah berfirman,
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, akan bercakap tangan-tangan mereka. Tangan kita esok akan bercakap di hadapan Allah. Jadi insya-Allah tak apa tulisan lawa ke apa, tak ada masalah. Allah tidak pandang semua itu, yang penting keikhlasan niat kita mencatat. Dan ketika kita mencatatkan, sahabat-sahabat, kita niatkan mudah-mudahan besok ada zuriat keturunan kita, anak ataupun siapa-siapa saja yang akan membaca balik apa yang kita tulis. Okey, insya-Allah. Subhanallah, muslimin-muslimat, saya faham semua orang dalam keadaan memerlukan kesabaran. Kita semua perlukan kesabaran. Bahkan sabar adalah kunci kepada semua permasalahan kehidupan. Sabar adalah kunci kepada seluruh permasalahan kehidupan. Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan peraturan-peraturan, tuntutan dan juga dengan pimpinannya, kan, dengan pimpinan Allah, maksudnya dengan petunjuk Allah. Kalau bulan bintang matahari mereka semua makhluk Allah yang bergerak, contohnya tumbuhan dan sebagainya, binatang, masya-Allah, mereka itu ada peraturannya dan mereka akan mengikuti, mentaati semua perintah Allah tanpa ada apa-apa nak berlawan. Contoh bulan tak puas hati, dia tak nak dah, hari ni merajuk, tak nak. Bulan merajuk sebab apa? Manusia tak pernah bersyukur pun. Kan, manusia tak pernah bersyukur pun, manusia tak pandang pun, manusia tak puji pun dia bila ada cahaya waktu malam. Matahari pula nak merajuk sebab manusia ni bila panas sangat, bila hujan datang kata marah, bila panas pun marah sebab tak kena. Contohlah matahari pun tak nak terbit, tak nak keluar. Subhanallah, makhluk-makhluk Allah yang menjadi ekosistem alam ni telah diatur oleh Allah tanpa ada keinginan ataupun kemampuan untuk melawan perintah Allah. Sahabat-sahabat dimana Allah sekalian, makhluk-makhluk Allah yang selain daripada manusia, bahkan tuan-puan dimana Allah sekalian, malaikat pun tidak ada perasaan ingin melawan Allah, tidak ada Allah ciptakan tu. Namun tuan-puan sekalian, makhluk yang paling istimewa ini disebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk kejadian. Yang terbaik ni, inilah yang ada keinginan melawan Allah, ada keinginan tidak puas hati dengan ketetapan Allah, tidak redha, marah, merungut dengan kehendak ujian Allah. Sebab itu, kunci kepada semua masalah ataupun urusan manusia adalah sabar. Tuan-puan kena pegang betul-betul kunci kepada semua masalah dan juga urusan, sama ada urusan kebaikan ataupun urusan keburukan, semuanya terletak pada kunci sabar. Subhanallah. Sebab itu Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolongan dengan sabar dan solat. Kita memang perlu pertolongan Allah dalam menghadapi ujian ketetapan Allah. Dan Allah beri syarat, kalau kamu nak dapat pertolongan Allah, yang pertama sabar dulu. Wasta'inu bis-sabri was-salah, kemudian dan bukan kemudian. Dua tu serentak, sabar dan juga solat. Jadi kita akan mendalami pengertian sabar, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Saya ni buka 3 kitab Riyadhus Salihin. Okey. Kan sebelum ni saya dah boleh nampak kan sikit sekejap. Kitab yang umum iaitu kitab ni lah, kitab sabar ni yang umum, masya-Allah. Yang ramai juga beli daripada kami, memang bagus. Tapi untuk saya sebagai yang syarah, saya ada tambahan lagi kitab-kitab yang lain. Antaranya adalah kitab Nuzatul Muttaqin, huraian Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi, dihuraikan oleh bapa ulama besar lagi. Kemudian ini jilid yang lebih besar, tuan-puan sekalian, pun sama, syarah Riyadhus Salihin. Jadi disebabkan saya perlu lebih detail untuk menerangkan, dan insya-Allah kita lebih yakin dalam membicarakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita nak bangun untuk tulis.
Allah Akbar. Banyak sangat cik. Tak tahu yang mana yang tu. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita belum pusing. Nampak macam ada papan plywood kan? Alhamdulillah, ini adalah studio baru yang dibina di rumah sebab kita memandangkan seremban puskan PKPD apa semua. Baru saja siap dalam 1 bulan yang lepas. Tapi ada bahagian yang belum siap. Tu yang nampak tutup dengan plywood tingkap sebenarnya tu. Jadi, belum siap lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat. As-sabru nisful iman. Sabar adalah sebahagian daripada iman, sebahagian besar. Siapa yang boleh memaknai erti sabar, mujahadah untuk bersabar, belajar kaedah untuk sabar, kita sebenarnya sedang menyelesaikan seluruh masalah kehidupan kita. Dan yakin dan percayalah, kita boleh selesaikan semua masalah dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolongan, kamu akan diberi pertolongan melalui sabar dan solat. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah ni whiteboard ni Ustaz. Yang ni kan kurang sedap. Sedap yang kecil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bimbang yang rasa macam tulisan dia apa semua. Tulisan saya pun tak cantik juga. Kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu isbiru Tengoklah tu Tak maaf ya. Manus biru. Ustazah tulis besar hari ni. Manus biru wasabiru. Wasabiru. Wasabiru warabitu. Subhanallah, ini firman Allah dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke 200. Okey. Sebab apa saya tulis besar-besar? Sebab keterangan dia tu panjang juga. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ia membawa maksud wahai. Ya ayyuha, wahai. Ya wahai ayyuha, wahai sekalian. Wahai sekalian yang beriman. Allazina tu wahai orang-orang yang beriman. Gitulah, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman.
Manu ni jamak, ramai. Maksudnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sabiru. Bersabarlah. Wasabiru. Dan kuatkanlah kesabaran. Warabitu dan tetap teguhlah dan teruskan berjuang. Warabitu dan teruskan berjuang. Subhanallah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, warabitu nanti kita akan terjemahkan lagi. Ada lagi maksud-maksud yang lain ni. Jadi saya akan gunakan pen merah pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok firman Allah ni walaupun nampak ringkas tapi penjelasan ahli ulama banyak. Allah SWT berfirman yang pertama, perhatikan pada perkataan ya ayyuhallazina amanu, kita dah faham wahai sekalian orang-orang yang beriman. Bila Allah memulakan firman-Nya dengan menyebut tentang orang yang beriman, ada perkara penting. Para sahabat bila dengar Nabi SAW memulakan mana-mana wahyu, dimulakan wahai orang-orang yang beriman, mereka lebih memberi perhatian. Bukan kata bila baca ayat lain tak beri perhatian juga. Tapi bila ada ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, sebab ada firman Allah dimulakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi bila Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, soalannya ada perkara penting yang menjadi teras yang perlu diberi perhatian. Jadi, jika benar kita orang yang beriman, sebab kita tahu bila kita ada iman walaupun sebesar biji zarah pasti akan masuk syurga. Dan kita minta dengan Allah dengan satu doa, Allahumma ahyini imanan, ya Allah hidupkan aku dengan iman. Wa amitni imanan, dan matikanlah aku dengan iman. Wa syurni ma'al iman, dan bangkitlah aku dengan iman. Tu apa sekian malam tadi saya duk fikir kan tentang ramainya orang yang ada, semakin ramai orang bunuh diri. Kalau di Malaysia sangat, setiap hari dah banyak. Kalau di peringkat Asia sangat banyak. Kalau di peringkat dunia tak tahulah berapa, terlalu banyaklah orang bunuh diri setiap hari. Tuan-puan sekalian, kalau kita fikir tentang tekanan demi tekanan yang berlaku, Masya Allah, sebelum pandemik COVID-19 sendiri pun, ramai dengan kita yang menghadapi tekanan ujian yang sangat dahsyat. Contohnya, mereka yang didera oleh suami, oleh ibu ayah. Didera dengan sepak, terajang, pukul sampai luka, sampai sekian-sekian. Boleh bayangkan tak tahap stres, tekanan mereka hadapi. Sebelum pandemik COVID-19 sekalipun, bahkan masa pandemik, yang saya nak sebutkan adalah, jika ujianlah yang menjadikan seseorang itu bunuh diri, Masya Allah, maka ramai kita akan melihat ramainya manusia akan bunuh diri. Sana sini tak berhenti-henti. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya tidak menolak tentang mereka yang bunuh diri itu kerana tekanan jiwa. Betul, itu kita akui. Kita perlu akui. Dan saya bila dengar dan baca berita-berita berkenaan dengan bunuh diri, pertama saya doa, ya Allah, mudah-mudahan dia menamatkan riwayatnya dalam keadaan dia tidak sedar, dalam keadaan dia di luar kawalan, dalam keadaan dia di luar kewarasan. Sebab apa kita mengharapkan Allah mengampuni dia? Jika dia orang Islam lah, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Sebab itu, subhanallah, muslimin muslimat, insya Allah, kenapa tak ramai sangat? Memang dah ramai. Ustazah ni tak ramai. Jangan salah faham. Maksud saya, jika asbab stres lah, tekanan lah, maka berjemaah ramai sangat orang akan bunuh diri. Sebab itu dia ada kaitan dengan iman. Dan saya syukur, Alhamdulillah, ramainya umat Islam di Malaysia yang masih ada iman, masih rasa takut kalau ikutkan ujian yang berat tu. Bunuh diri lah sekeluarga, tengok anak lapar apa semua. Tapi ramainya yang masih bertahan. Wasabiru, yang masih sabar dan menguatkan kesabaran. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini hebat. Sabar satu hal, tuan-puan sekalian. Menguatkan sabar satu hal yang lain.
Bayangkan setengah daripada kita diuji dengan susah, miskin, diuji lagi dengan anak, diuji pula dengan suami, diuji pula dengan, ya Allah, ujian tu package. Lepas tu diuji pula dengan sakit, bertimpa-timpa sampai kita tengok bagaimana tubuh badan yang lembut dan kecil itu mampu menahan ujian itu. Iman, tuan-puan sekalian, iman. Masih ada keimanan, keyakinan. Masih ada hidup tu bertuhan, ada Tuhan. Nak buat sesuatu bimbang, takut, fikir. Itu ada suara iman yang menjadi benteng akhir. Syaitan memang suruh bunuh diri. Tamatkan riwayat. Buat benda ngarut-ngarut. Terjun saja. Tak payah fikir lah. Gini-gini. Tapi iman menjadi satu tautan yang paling kuat. Yang kukuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, muslimin-muslimat dimata Allah sekalian. Sebab itu bila Allah memulakan firman-Nya dengan menyebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua adalah orang yang beriman. Jadi ayat ini adalah ditujukan kepada kita semua. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah bukan tujukan kepada orang kafir juga. Bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas termasuk kepada orang-orang kafir. Tetapi bila ya ayyuhallazina amanu untuk orang beriman. Seperti kita, insya-Allah. Okey. Bila dah jelas sikit sini ya ayyuhallazina amanu sabiru. Sambung tu ya ayyuhallazina amanu sabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Subhanallah. Ini adalah perintah ya. Perintah, bersabarlah perintah. Sebab itu bila saya merujuk kitab, Ustaz tolong bagi kitab yang besar ni. Ini kitab yang besar, dia banyak jilid. Dia ada 5 jilid sebab dia syarah. Cuba kita tengok mukadimah yang disebutkan tentang bab sabar ni. Seseorang hamba pasti memerlukan kesabaran dalam setiap keadaan. Segala yang dialaminya di dunia tidak akan lepas daripada 2 hal. Nikmat dan juga ujian. Okey. Sabar hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama'. Demikian juga dengan pertimbangan akal yang sehat. Pendapat mengenai hal tersebut telah diuraikan dalam kitab As-Sabru Jamil fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Subhanallah. Dan kita baca firman Allah ini adalah satu perintah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Itu adalah fi'il amar, sabar. Tuan-puan sekalian, yang pertama kita perlu faham sabar hukumnya adalah wajib. Ia adalah perintah Allah. Allahu Akbar. Bukan kita boleh pilih. Aku ada tempat aku kena sabar, ada tempat aku memang aku takkan sabar. Ada waktunya aku sabar, ada waktunya aku tak sabar. Ikut akulah aku nak sabar, aku tak sabar ikut akulah. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, faktanya adalah kita wajib memilih sabar. Jika tidak, kita kalah dengan hawa nafsu, kita kalah bisikan syaitan, kita kalah dengan orang sekeliling. Sabar adalah kewajipan bagi setiap orang beriman. Yang kedua, sabar tidak ada batasan. Tuan-puan saya kena faham, sabar tidak ada batasan kecuali manusia yang membataskannya. Cik, terima kasih. Betul lah kena guna 2 kan? Betul lah. Ada orang bagi lagi. Terima kasih ya kepada siapa yang infak ni. Lepas tu hari tu ada orang kata nak infak kerusi kan, tapi belum sampai lagi, belumlah ada lagi yang betul-betul. Ustaz ada tak yang dah ni? Tapi sebab mungkin COVID ada yang dalam proses, cerita sakusi tu bukan saya minta, tapi itu jangan daripada Ustaz Syekh Nur Hisham. Tapi bila saya perhatikan, saya rasa saya memerlukan. Tapi kalau tak ada siapa nak infak, saya sebenarnya hari tu tunggu kok ada betul-betul orang serius untuk infak, maka saya tak perlu beli. Tapi kalau tak ada, memang saya rasa saya perlukan kursi yang tuan-puan sekalian duduk tak bergerak tu, dia akan efek lah tulang belakang, efek badan. Tak apa, tu cerita lain. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, sabar adalah kewajipan dan sabar itu tiada batasan kecuali manusia yang membataskan sabar. Bila kita sebut perkataan sabar pun ada batasan, aku dah tak boleh sabar dah ni. Cuma saya perhatikan ada 2 maksud. Biasanya mungkin disalah faham. Contoh macam ni. Seorang isteri yang sabar dalam perkahwinan suami, dan akhirnya dah selepas 4 tahun dia sabar, kemudian dia ambil keputusan untuk bercerai.
Seorang suami yang sabar dengan keadaan isteri ni, akhlak isteri yang buruk ni. Dan setelah 5 tahun, dia pun memutuskan untuk menceraikan isterinya. Lalu mungkin orang kata, dia dah habislah tu, sabar pun ada batasan, manusia kan, sabar mesti ada batasan. Tuan-puan sekalian, dalam cerita ini, mereka sebenarnya sedang sabar dan beralih kepada kesabaran yang lain. Itu saja, bukan mereka ini dah hilang sabar, tuan-puan sekalian. Bukan mereka dah hilang sabar. Sebab, kalau hilang sabar, mereka buat apa? Mereka ambil cangkul ke, ambil parang ke, ambil apa-apa, dia ketuk, dia bunuh, dia seksa, dia bunuh ke apa ke, wallahualam. Tapi jika dia memutuskan untuk berpisah setelah usaha ikhtiar dengan pelbagai kaedah, pelbagai cara, doa, itu, ini, macam-macam tip, tapi akhirnya masih lagi tidak berubah, lalu dia mohon berpisah ataupun dia yang ceraikan, kita bukan kata dia dah hilang sabar, tapi dia beralih kepada kesabaran yang lain. Untuk mohon cerai ataupun untuk melepaskan, perlu sabar. Lepas tu, menghadapi pula ujian fitnah. Kalaulah dalam perkahwinan sabar, dilepaskan pun jauh kena sabar. Sangkaan buruk, title janda, title duda, orang dah ada skeptikal, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita ambil tindakan daripada sesuatu ujian Allah, kita sedang beralih kepada sabar yang lain. Dalam kita menguruskan dan mengambil keputusan dan tindakan juga perlukan kesabaran. Subhanallah. Jadi mulut kita je yang selalu sebut sabar juga ada batas. Sebenarnya kita cuma beralih ke kesabaran yang lain. Masya Allah. Contohnya kan, kita dengar anak kita bergaduh. Kita berkata, Umi pun hilang sabar ni. Hilang sabar Umi ni. Tuan-puan, jangan hilang sabar. Tetapi yang kita boleh buat adalah kita bertindak dengan kesabaran. Kita pun panggil. Okey, subhanallah. Nak marah tu dengan sabar. Masya Allah. Kalau fikir nak marah, kadang penat malas nak tahu cerita apa. Kalau fikir, memang nak rotan je dua-dua. Ataupun cubit je dua-dua. Bunyi bergaduh, bercakap-cakap ni panggil cubit. Tapi subhanallah, tuan-puan sekalian, kita tetap menghadapi situasi itu dengan sabar. Okey, tarik nafas tu kan dengan sabar. Mari sini dua-dua. Apa masalah? Cerita dekat Umi. Yang ni pun terangkan. Yang ni pun terangkan. Okey. Jadi, lepas tu mulakan pengadilan. Tuan-puan sekalian, hadis Nabi SAW Nabi sebut, mengadili dua yang berselisih. Ataupun mengadili, ataupun menyatukan, ataupun bukan menghuraikan. Apa ni? Ialah mengadili dua orang yang berselisih adalah sedekah. Sedekah, pahala sedekah akan diganjarkan bagi orang yang mengadili dua orang yang berselisih. Ataupun kita sebut apa, Ustaz, kalau bergaduh lepas tu? Mengadili? Mendamaikan dua orang yang berselisih itu sedekah. Jadi kadang-kadang saya fikir, ya Allah, anak saya 7 orang kan. Sama-sama membesar, lelaki 3 orang duduk. 3 orang duduk satu bilik. Yang perempuan pula 4 orang satu bilik. Bayangkan. Sebab kita bilik 3 kan. Satu bilik perempuan duduk 4 orang. Satu bilik lelaki duduk 3 orang. Bayangkanlah, biasalah kan, remaja, kanak-kanak campur dengan yang kecil, campur dengan besar. Yang ini memang kejap dengar, biasa, normal. Tapi tak adalah supasanan tu, tak ada. Tapi biasa, normal kan. Tapi kadang-kadang tu subhanallah, lepas dah selesai ni, duduk kita buat kerja, dengar pula yang adik tu nangis. Pergi lagi. Kadang-kadang saya fikir, Allah nak bagi banyak pahala sedekah ni. Allah nak bagi banyak pahala sedekah ni. Sebab tu kadang-kadang tanya, sampai bila, kenapa asyik ni, Umi tak ni, gaduh lagi. Ni kenapa buat adik nangis lagi kan? Si kakak umur 4 tahunnya, ada yang abangnya. Subhanallah. Jadi kita fikir, Allah nak bagi kita pahala sedekah yang banyak. Kerana mendamaikan dua orang yang berselisih bergaduh tu. Tapi kena adil tuan-puan sekalian. Jangan jadi ibu bapa yang zalim, iaitu yang tak salah pun kena hukum. Sebab apa? Senang kan senang. Kalau ikut kaedah, Umi tak kira. Siapa yang buat, dua-dua kena. Jadi kalau tak, jangan ni. Lama-lama yang tak salah tu, dia akan berdendam. Dia kata, kau yang salah, aku yang kena. Kau yang buat aku yang kena. Jadi dia akan dendam dengan orang tu yang menyebabkan dia pun sakit dan dendam dengan kita. Dia dendam tu tak ketara sangat, tetapi ia tumbuh. Dia membenih.
Kalau dia dah besar-besar macam pokok, dah keluar besar, akar berakar tuan-puan sekalian. Tuan-puan yang mata Allah sekalian, semua benda ada benih, bermula ada benih yang kecil. Dendam, marah, benci, semua ada benih. Tapi bila disuburkan selalu, dia akan tumbuh. Bila tumbuh, kalau masa benih nak cabut senang tuan-puan sekalian. Macam tu je benih. Tapi kalau dah tumbuh, dah berakar, nak cabut, itu yang bila kita dah tua besok, na'udzubillah min zalik, anak dah besar, mereka ungkit balik, mereka sebut balik apa yang mereka lalui masa kecil. Sebab terlalu banyak sangat, benda tu berturut-turut. Jadi sementara anak kita masih kecil, benda tu biarlah, jangan sampai biar benih je kita dah cabut. Ganti dengan berubahlah, kita kena berubah. Kena lebih sabar, subhanallah. Masya Allah. Jangan kita guna lagi perkataan, Umi dah hilang sabar. Sabar Umi pun ada batasan ni. Kalau dah hari-hari macam ni, kalau dah ulang selalu, kata janji tak nak buat salah, buat lagi. Macam mana? Ini bukan salah Umi dah ni, salah kamu dah ni. Kalau Umi salah, hilang sabar, jangan salahkan Umi. Macam biasa kan guna ayat tu kan. Saya sebut lancar sebab pengalaman saya kan. Masya Allah, kadang-kadang kita, ya Allah, apalah yang aku sebut ni kan. Kalau dah tengah marah tu kan, apalah. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kita mudah sangat meletakkan bila kita hilang sabar, bila kita marah berlebihan, kita letak salah tu atas anak. Masya Allah. Kita letak marah tu atas anak. Umi jadi macam ni sebab ni. Sebab kalau tak, Umi tak ada marah macam ni. Umi marah macam ni sebab kamu. Tuan-puan sekalian, marah dengan nafsu dengan marah dengan iman beza. Ustazah, tak boleh marah ke? Siapa kata tak boleh marah? Marah itu fitrah. Bahkan ada waktu marah itu wajib. Ada waktunya marah itu wajib. Tak marah berdosa. Apabila ada ahli keluarga melakukan maksiat, kena marah. Janganlah, it's okay bang, dia baru nak belajar, it's okay. Anak tu dah balik, umur 12 tahun, dah uzur pun, tapi masih pakai legging, masih pakai ketat. It's okay bang, budak-budak jangan ni. Tak apa, nanti sampai masa ini berdosa tak marah. Dah balik, dah uzur, mendedahkan aurat, wajib marah. Tapi marah dengan iman. Masya Allah. Panggil, tegur, pujuk, terangkan. Kalau dia tak nak taat juga sebab itu perintah Allah, kena tegas sikit. Tegas. Subhanallah, Allah Akbar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Muru auladakum, suruhlah anak kamu solat ketika umur sab'in sana, iaitu umur 7 tahun. Dan pukullah, wadribuhum. Masya Allah. Dan pukullah mereka apabila umur mereka 10 tahun. Dan ia bukan mewakili solat saja, apa-apa ibadah wajib. Seolahnya boleh diberikan hukuman, tapi dengan iman, dengan kasih sayang. Itu nanti tuan-puan sekalian, ada waktunya saya akan terangkan hikmah rotan pukul kaedah. Sebenarnya bukan salah rotan ya, salah manusia yang merotan yang tak ikut kaedah sunnah Nabi SAW. Kita tak apa, panjang cerita tu nanti. Cuma ambil poin. Dapat tak poin yang saya cuba sampaikan, tuan-puan sekalian? Marah itu ada ketikanya wajib. Ketika Nabi Muhammad SAW dihina, wajib marah. Kalau kita tak, cuma beza, ada orang tunjukkan marah, dia hina balik orang yang menghina Nabi. Dia maki hamun, dia sumpah sana, itu salah. Tapi ada pihak, dia pergi report polis untuk dia ambil tindakan kepada orang yang menghina Nabi. Itu marah dipandu oleh iman. Dia buat demonstrasi, tunjuk supaya bagi peringatan kepada orang bukan Islam yang berada di negara Malaysia ni, jangan berani nak hina Nabi Muhammad SAW, nak hina nama Allah. Demonstrasi itu sebagai satu bentuk secara terbuka supaya mereka gerun, tak boleh main dengan orang Islam Malaysia ni. Kalau kita buat ni, macam ni. Tapi yang salahnya, pergi bakar rumah orang yang hina tu. Ataupun buat ancaman bunuh. Itu marah yang tidak dipandu dengan iman. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ada ketikanya marah wajib. Ada ketika marah sunat, sangat dituntut. Kan, subhanallah. Ada ketikanya marah itu haram, berdosa. Nabi SAW bersabda, sabarlah, walakal jannah. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, la taghdab. Ustaz boleh tolong carikan ya. La taghdab. Jangan kamu marah. Walakal jannah. Bagi kamu syurga.
Marah yang disebut dalam hadis ini adalah marah mengikut hawa nafsu. La taghdab, jangan kamu marah. Walakal jannah, bagi kamu syurga. Marah yang macam mana? Marah dalam keadaan yang mengikut hawa nafsu. Janganlah pula kita tegur orang tengah marah, tengok marah ada orang kena ni, lepas tu dia update status. Wahai saudara-saudaraku yang bukan Islam, ketahuilah bahawasanya perbuatan kamu itu gini. Kita nampak marah, tiba-tiba kita nasihat bawah, la taghdab, jangan marah, walakal jannah. Itu marah yang dituntut. Dia menunjukkan kemarahannya dengan tulisan, bukannya maki hamun, supaya memberi peringatan, dan dia siap buat report polis. Kan, kalau kita tengok Ustaz Firdaus Wang kan selalu berhadapan dengan non-Muslim yang mencabar kedaulatan Islam dengan melibatkan pihak polis, lepas tu saman di mahkamah. Kita kira bukannya kata Ustaz sabarlah, maafkan je lah. Tak, itu sabar tu. Itu sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, menegakkan kalimah Allah dan juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sabar tu. Supaya apa yang berlaku, orang bukan Islam yang rasa macam hebat sangat, superior sangat, macam ada kekuatan je bila dia orang makin kuat, makin ramai, mereka mula tidak berani sebab melihat ada seorang kan Ustaz Firdaus Wang sampai bawa ke mahkamah sampai peringkat saman orang yang mencemarkan kesucian Islam. Subhanallah, Allahu Akbar. Adakah dia hilang sabar? Tak. Itulah kesabaran, menguatkan kesabaran. Muslimin, muslimat yang minta Allah sekalian. Baiklah. Kita akan pergi perkataan isbiru. Saya baca kitab ni. Bersabarlah kamu semua. Yakni bersabarlah dalam mengerjakan amal soleh, menghadapi musibah dan menjauhi maksiat. Okey, sekarang tuan-tuan sekalian, ini kan isbiru wasabiru warabitu. Saya akan padam. Boleh saya padam ya? Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 perkataan yang penting dalam ni kita nak bincangkan. Yang pertama, isbiru. Kejap lawa, kejap tak lawa, tulisan Ustazah kan. Macam tu lah sebab tulis apa ni, orang tengok jadi berdebar. Okey, tengok tinggal waw. Isbiru. Okey, kalau ikutkan ejaan isbiru, iaitu bersabarlah. Yang kedua, wasabiru. Wasabiru. Yang ketiga, warabitu. Okey ke tulisan saya? Tuan-puan faham tak? Jelas tak tulisan saya kan? Lawa tak? Saya sebenarnya sebab tak biasa menulis whiteboard. Kalau pensyarah mungkin dah jadi kebiasaan kan? Tapi saya bukan pensyarah, memang jarang dan saya nak belajar lah ni. Subhanallah. Isbiru, maka maksud dia kan? Kita pergi pada isbiru dulu. Ini adalah perintah. Ayat perintah wajib sabar. Subhanallah. Kenapa sampai wajib sabar Ustazah? Bukan pilihan ke tuan-puan sekalian? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar, Allah akan bersama dengannya dan kita akan bersama dengan Allah di syurga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tidak ada batasannya. Dan syurga Allah ada satu pintu namanya babus sabr, pintu sabar. Allah berfirman lagi, walana beluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah sebut, kami akan menguji kamu dengan sekian dan berita gembira bagi orang yang sabar, iaitu dengan syurga Allah. Ada banyak lagi firman Allah berkenaan dengan sabar. Maksudnya sabar adalah kunci kepada pintu syurga. Sabar adalah yang membezakan kita manusia yang beriman dengan tidak beriman. Subhanallah. Jadi memang kita kena pilih sabar. Okey, cuma kuat tak kuat, kalah tak kalah itu normal tuan-puan sekalian. Saya pun selalu kalah. Kalah dengan marah, kalah dengan sekian-sekian. Lepas tu istighfar, betulkan balik keadaan.
normal. Okey, perintah wajib. Isbiru membawa maksud bersabarlah kan. Okey, bersabarlah kamu semua. Yakni bersabar dalam mengerjakan. Okey, bersabarlah. Isbiru perintah wajib. Bersabarlah. Perintah wajib untuk bersabar. 3 perkara, tuan-puan sekalian. Saya tengok kitab ni kebanyakannya semua, hampir semua kitab menyebutkan sabar terbahagi kepada 3 perkara. Yang pertama, tuan-puan dimati Allah sekalian, sabar yang pertama iaitu sabar taat perintah. Okey. Sabar yang kedua iaitu sabar untuk tinggalkan maksiat. Oh, kena sabar. Sabar yang ketiga iaitu sabar menghadapi nikmat atau ujian. Ini semua dimasukkan ketetapan. Macam itulah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Subhanallah, untuk solat kena sabar. Kalau tak sabar, tak solat kita, tuan-puan sekalian. Kadang kita penat, kadang nak cepat, kadang letih. Kalau orang yang COVID kan, dengan sesak nafas, dengan sakit kepala, dengan tak bermaya, dengan demam, subhanallah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, kalau tak sabar tak solat. Solat ni memang kena sabar tuan-puan sekalian. Kadang tengah tengok TV sedap-sedap, tiba-tiba azan. Sabar, tutup, kemudian solat. Kadang tengah solat tu kan tuan-puan sekalian, tengoklah anak tu. Allahu Akbar. Saya ada anak yang kecil lagi kan, 1 tahun lebih, 3 tahun lebih. Elok dia orang tu berpakat kalau tengah solat. Macam-macam lah aksinya. Kadang-kadang dia solat sama, kadang-kadang dia kacau kita kan. Kadang-kadang masa nak sujud tu pandai-pandai dan tu duduk kat tempat kita nak sujud. Subhanallah. Kadang masa kita solat tu lah dia bergaduh, yang ni buat ni. Dia tahu kita tak akan larang. Kita kan solat berjemaah, yang semua solat. Tinggal 2 orang yang kecil tu kan. Eloklah dia pandai, dia berpakat 2 orang tu kan. Jadi kadang sabar, nak khusyuk, nak tenang, nak ini kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi memang nak menunaikan perintah Allah tu kena sabar. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, saya dalam menyampaikan pun memang kena sabar. Ujian banyak tuan-puan sekalian, ujian banyak. Tak apa. Semua orang ada ujian. Kita sabarlah dengan ujian Allah. Jadi saya menyampaikan dakwah ini adalah satu kewajipan. Ini kewajipan saya, tuan-puan sekalian. Kalau saya tidak menyampaikan, berdosa. Ketika saya pernah memutuskan untuk mengurangkan, ataupun saya kata okey dah lah, cukup lah. Saya cakap kat suami, saya nak fokus menulis je lah, saya tak nak ni. Subhanallah, sehinggalah ada jumpa guru, jumpa ni. Sampai saya pernah dipanggil oleh Jabatan Mufti, orang-orang alim kan, berdepan dengan saya. Dia kata, Ustazah, Allahu Akbar, ini adalah seorang alim, seorang doktor, orang alim di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Saya beberapa kalilah dipanggil bila ada isu dan sebagainya kan, untuk mendengar penjelasan saya. Jadi subhanallah, dia mungkin faham, dia nampak macam saya macam nak mengurangkan apa, wallahu alam. Tak apalah, pendek cerita dia sebutkan begini, Ustazah, maksiat masing-masing berbeza mengikut keadaan, kedudukan masing-masing. Jadi maksiat bagi orang yang berilmu, saya bukan kata saya orang berilmu ya, saya ceritakan nasihat dia pada saya. Beliau menyebutkan, sebab saya ada sebut saya tak nak mengajar bab sekian-sekian. Walaupun saya pernah mengajar, tapi disebabkan sekian-sekian, saya akan stop tu. Lalu dia menyebutkan, Ustazah, Allah memilih Ustazah daripada dulu. Ustazah ada kelebihan dikurniakan sekian-sekian. Dan maksiat bagi orang berilmu, maksiat bagi Ustazah adalah apabila tidak menyampaikan ilmu. Ustazah sedang bermaksiat kepada Allah. Allahu Akbar. Saya tanya, subhanallah, Allah Akbar. Saya kata, doktor,
Masya Allah, kenapa? Dia kata Ustazah, bila dah jadi orang yang berilmu dan Allah bagi peluang untuk menyampaikan ilmu, ia telah menjadi satu kewajipan bagi Ustazah. Dan bila Ustazah meninggalkan, Ustazah berdosa, ia dikira maksiat. Berbeza dengan orang yang tidak diberikan kemudahan, tidak sampai sekian-sekian, itu berbeza. Dia menuntut ilmu, dia beramal untuk dirinya. Tapi ada orang yang Allah berikan ilmu untuk menyampaikan. Subhanallah, mungkin dia kata ia bukanlah terpakai untuk semua. Tetapi Ustazah kena faham satu keadaan, jadi perlu mujahadah dalam menyampaikan. Apapun ujian, cabaran yang datang, fitnah dan sebagainya, daripada apapun, perlu tetap istiqamah dan mujahadah menyampaikan ilmu. Jadi, memang perlu sabar tuan-puan sekalian. Perlu sabar. Saya percaya kita semua menghadapi ujian sabar untuk taat kepada perintah Allah. Sabar nak jadi isteri yang baik. Sabar tuan-puan sekalian. Sabar nak jadi suami yang baik. Sabar dalam menunaikan sedekah, kena sabar. Subhanallah, kemudian tinggalkan maksiat. Memang kena kekuatan kesabaran. Kau tak sabar sebab maksiat itu manis. Itu kan Nabi SAW sebut, sesungguhnya syurga Allah itu dipagari dengan ujian. Manakala neraka Allah itu pula dipagari dengan nikmat. Subhanallah, dengan keseronokan. Jadi maksiat ini seronok. Sifat dia seronok. Kan kalau mengumpat, mengata orang seronok tuan-puan sekalian. Seronok. Tapi Nabi menggambarkan, maukah kamu makan daging manusia tu hidup-hidup segar-segar. Sekarang ni banyak sangat bahan untuk kita ghibah, mengumpat. Sangat-sangat banyak bahan. Buka je Facebook, tiba-tiba ngumpat mufti wilayah persekutuan. Tiba-tiba mengutuk pula menteri agama. Tiba-tiba mengutuk pula pemimpin tu, pemimpin ni. Tiba-tiba ada pula lah viral gosip tentang artis. Mengata pula. Terlalu banyak bahan peluang untuk ghibah, untuk mengumpat. Kita tahu ngumpat adalah salah satu minal kabair, dosa-dosa besar. Jadi tuan-puan sekalian, kalau tak sabar nahan mulut tu, memang ni, tinggalkan maksiat, perlukan kesabaran, perlukan kekuatan. Kemudian menghadapi nikmat ataupun ujian, iaitu ketetapan Allah, pemberian Allah. Memang perlu sabar tuan-puan sekalian. Perlu kesabaran yang tinggi. Subhanallah, Ustazah, nikmat pun kena sabar. Ya. Dapat suami yang baik, yang tak tahu nak menguruskan nikmat dapat suami yang baik, duduklah tayang selalu suami dia. Kan? Kan kata saya pula duduk tayang suami saya kan. Saya bukanlah tayang selalu kan. Boleh tayang dengan sabar. Masya Allah. Kan? Ada tengah baru kahwin, tengah bahagia. Dia kata, Alhamdulillah syukur. 1 hari 10 kali syukur di media sosial. Syukur di media sosial tuan-puan sekalian. Tapi tak tahu Wallahualam, adakah dia benar-benar bersyukur di hadapan Allah? Adakah dia ada buat solat sunat syukur? Ada tak dia buat sujud syukur dapat suami yang baik ni? Yang kita bimbang bersyukur di media sosial saja. Kejap-kejap syukur, suami buat baik ambil gambar, ya Allah syukurnya suami. Lepas tu peluk, lepas tu buat video. Saya tengok ramai lah pasangan-pasangan muda duduk update tengah bahagia. Lepas tu orang komen kat bawah, tengah bahagia, boleh lah. Ada saya tengok pasangan, mungkin Insta famous ke apa ke, wallahualam, melintas dekat FB kita kan. Bila dia dah, video dia sampai ratus ribu kan, dia melintas dekat FB kita. FB pun tahu, padahal kita tak follow, tiba-tiba melintas. Dia kata, apa ni, ramai orang tengok. Rupanya pasangan baru kahwin, tak renggang ni, peluk kan. Duk cium pipi, lepas tu pergi dapur sama-sama. Tengok komen bawah tu, ramai anak marah, jelek. Baru kahwin, honeymoon memang ni lah, kau tengok lah nanti gini-gini. Kan dah jadi orang doakan yang buruk. Subhanallah. Kan? Walaupun ada yang positif, doakan je lah. Bahagia, seronok tengok, sweet sangat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mesra dengan pasangan, berkasih sayang dengan pasangan, itu dituntut diberi pahala yang banyak. Tetapi menunjukkan kemesraan yang berlebihan. Subhanallah, Nabi SAW tidak pernah menunjukkan kemesraan di khalayak ramai. Tetapi semua cita-cita mesra, indah, romantik Rasulullah diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Subhanallah, ketika kebanyakannya selepas Rasulullah wafat sebagai panduan untuk diikuti. Tapi Rasulullah tidak menunjukkan di hadapan khalayak ketika melakukan aktiviti yang bermesra dengan ni. Jadi siapa yang melakukan hal demikian, dia berlawanan dengan sunnah Nabi, dengan fitrah. Sebab telah dicabut sifat malu. Boleh jadi orang yang melihat kemesraan suami isteri, kan, peluk ke, cium pipi, cium dahi, peluk sayang ke, apa ke, dukung ke, kita memang cakap, alah suami isteri apa salahnya. Tapi bila diperlihatkan, ia boleh membawa beberapa keburukan.
Antaranya tuan-puan sekalian, orang yang belum kahwin bila tengok terangsang. Alah, kau kahwin tak apalah, aku ni yang terseksa ni tengok ni. Akhirnya dia melakukan maksiat kerana rangsangan dia nampak situasi tersebut. Mungkin kita kata itu salah dia lah. Kenapa nak salah orang kahwin ni? Tuan-puan sekalian, dua-dua ada salah. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang menganjurkan kebaikan lalu dituruti, akan diberikan pahala sebagaimana orang yang buat. Dia buat kebaikan lalu dituruti. Contoh, dia tunjukkan, dia buat live kan, suami isteri. Suami isteri dalam rumah, kat dapur. Suami bahagian potong-potong, isi bahagian ni. Lepas tu masak normal saja, tak adalah peluk-peluk, cium-cium. Okey, orang tengok. Okey, macam tu cara dia. Kita kan kadang kita kata, alah itu pun nak tunjuk. Tapi tuan-puan sekalian, memang betul ada orang tak tahu bagaimana nak bekerjasama dekat dapur. Bicara kat dapur, suami bahagian potong-potong ni. Lepas tu bagi dalam keadaan yang profesional. Kan dulu ada macam, nama siapa tu? Yang India tu kan. Suami ambil gambar isteri masak. Ada kerjasama. Subhanallah, mungkin orang kata okey, gitu. Lepas tu suami bahagian basuh periuk, bahagian ni bagi ni, isteri kata bang tolong ambil tu, tolong ambil ni, dah siap. Rupanya kalau masak seorang 20 minit, masak dua orang 10 minit. Sebab kerja lagi cepat. Masya Allah, Allah Akbar. Jadi itu is okay. Tapi subhanallah, muslimin-muslimat yang berlebihan sampai hilang sifat malu, tolong jaga. Itu bukan sunnah Nabi. Walaupun orang yang dah berkahwin. Sebab itu Nabi sebut, فَإِنْ لَمْ تَسْتَحْيِ فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ. Jika kamu tidak malu, kamu lakukan apa saja. Soalnya orang yang buat benda-benda yang sebenarnya asalnya malu, sebenarnya dia dah hilang sifat malu, dan malu itu adalah iman. Kan al-haya'u syatrul iman. Malu itu sebahagian pada iman. Orang yang tak ada sifat malu dah tercabut imannya. Tak tahulah berapa banyak, baki sikit lagi yang tinggal. Wallahu a'lam. Jadi saya nak sebut sikit lagi. Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan dalam kitab Mufradat beliau, sabar ialah menahan atau mengawal jiwa dan nafsu dalam melakukan apa yang dituntut oleh akal dan syarak, atau menjauhi apa yang dituntut, meninggalkan larangan, supaya jiwa dan nafsu itu ditahan, dikawal daripada melakukannya. Subhanallah, sabar yang ketiga itu menghadapi nikmat ataupun ujian, iaitu ketetapan Allah. Ketetapan termasuk nikmat dan ujian, nikmat dan musibah. Dua-dua ketetapan Allah. Subhanallah, ada orang tak sabar bila dapat nikmat anak yang baik, dia jadi riak, jadi ujub, jadi takabur. Selalulah mencerita-cerita. Dia ada 5 orang, dia ada 7 orang anak. Ada seorang yang tak menjadi sangat, sebagaimana yang dia harap. Dia pun bila orang tanya macam mana anak-anak, alhamdulillah, anak pertama pilot, anak ketiga doktor, anak kedua doktor, anak ketiga cikgu, anak yang keempat apa lagi? Engineer. Anak yang keenam, dia tak sebut anak yang kelima. Tiba-tiba tak sebut. Lepas tu kata, kenapa anak kelima? Akak, anak kelima. Tak payahlah sebut anak kelima tu. Terbayang pun dah sakit hati. Rupanya anak kelima tu doktor juga, tapi doktor cocok diri sendiri, siap dadah. Ini contoh saja tuan-puan sekalian. Jadi tak payah anak tu memalukan gini-gini. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, masya-Allah. Boleh jadi anak yang kelima yang memalukan, yang menguji itulah, subhanallah, sabar hadapi ujian. Masya Allah, tuan-puan dan puan sekalian. Rupanya anak yang kelima yang dia tak nak sebut itulah ini. Anak yang 6 orang lagi kan nikmat. Anak yang kelima tu seoranglah ujian ni. Ini contoh cerita tapi benar-benar berlaku tuan-puan sekalian. Pernah saya berhadapan dengan seorang makcik, apa khabar makcik? Dia suka bercerita seanak. Dia tak sebut pasal seorang anak. Kata Ustazah yang tu tak payah. Ustazah sabar tak habis-habis yang tu. Daripada muda sampai sekarang tak habis-habis. Baru je minggu lepas Ustazah ayah dia halau keluar. Tak tahu dah nak macam mana. Keluar masuk pusat sehenti gini-gini Ustazah. Ya Allah. Tapi yang lain-lain menjadi Ustazah. 6 orang lagi menjadi, alhamdulillah. Subhanallah, semua elok-elok. Saya kata, makcik, boleh jadi asbab seorang tu lah. Asbab seorang tu lah, yang lain tu menjadi makcik. Kenapa pula Ustazah asbab seorang yang lain menjadi? Berapa orang menjadi? 6 orang. Yang tak menjadi seorang. Sebab saya tanya, betul tak? Sebab seorang anak tu lah makcik paling banyak menangis. Memang Ustazah. Paling banyak berdoa. Memang Ustazah. Buat solat hajat? Ya. Kalau semua menjadi, agak-agak makcik menangis banyak tak? Agak-agak banyak berdoa tak? Agak-agak banyak buat solat hajat tak? Dia pun fikir, betul lah Ustazah, saya banyak doa, nangis apa semua tu sebab seorang anak tu.
Jadi anak ini yang seorang yang banyak menguji puan ni, makcik ni lah, yang menjadi asbab makcik meningkatkan ibadah dan merapatkan hubungan dengan Allah. Dan mungkin asbab itulah, subhanallah, Allah berikan nikmat anak-anak yang lain menjadi. Maka sekarang makcik tengok anak tu dengan perasaan belas kasihan dan kasih sayang. Apa pun keburukan dia buat, rumah adalah tempat untuk dia kembali. Jangan sebut, kau jangan balik rumah ni lagi. Habis tu nanti anak tu pergi mana-mana, lagi teruk mati dalam keadaan macam mana, tu apa dia mati Allah sekalian. Kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan pada masa kita baru saja dikejutkan semalam kematian Benji kan. Kematian Benji, arwah Benji. Nama penuh apa? Benji, memang nama Benji kan. Benjamin. Kan, anak kepada arwah Siniwati Azian Idawati kan. Masya Allah, kita tahu Azian Idawati, arwah almarhumah Azian Idawati sangat menyayangi anaknya Benji ni kan. Sampai ada lagu khas arwah Allah yarham Siniwati buat lagu khas untuk anaknya Benji tu dan menyanyikan sendiri. Semua orang tahu arwah ibunya sangat menyayangi anaknya Benji ni. Subhanallah. Dan saya juga membesar dengan drama yang dilakonkan, filem kan, Jibek, kemudian cerita Sairah tu kan. Sebab Benji ni dia ada satu kelebihan, lakonan, kualiti lakonan yang tidak ada pada lakonan macam arwah ibu dia lah. Subhanallah, watak-watak yang luar biasa, watak-watak yang sukar dilakonkan sebab perlu penjiwaan, penghayatan dengan muka, dengan batang tubuh dan sebagainya. Subhanallah, namun dia diuji dengan ujian dadah. Betul kan? Diuji dengan ujian dadah. Dan dia dijatuhkan hukuman lebih kurang 12 tahun tak silap di Indonesia kerana dalam tu. Subhanallah. Dan antara gambar terakhir, arwah yang tular, Masya Allah, gambar dia dah kurus, wajahnya dah mula dewasa. Dan wallahualam saya melihat wajah tu wajah yang tenang. Tuan-tuan sekalian, siapa yang tahu kehidupan di penjara adalah satu kehidupan yang bagi setengah manusia, ia adalah kehidupan, itulah jalan dia ke syurga. Ketika di penjara, itu jalan dia ke syurga. Dan dia meninggal dalam penjara, tuan-tuan sekalian, sebab belum tentu kalau dia keluar daripada penjara, dia boleh meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Belum tentu. Jadi subhanallah, ketika saya melihat dan saya membaca berita tersebut, korang terus mendoakan moga-moga mudahan ya Allah, Allah ampuni dia dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah, mudah-mudahan. Kerana baru saja dalam 2 minggu yang lepas, saya ada bercakap dengan seorang isteri yang suami pun dalam penjara. Seorang wanita ada anak, berapa orang Ustaz? 5 orang 5 orang anak. Suami dia sekarang dalam penjara juga berkaitan dengan dadah. Suami dia dalam tahanan berkaitan dengan dadah. Saya bercakap direct dengan dia melalui telefon sebab kami dalam proses untuk beri bantuan. Dia kata, Ustazah, saya start mengandung, suami saya terlibat dengan dadah. Saya memang nak gugurkan kandungan dengan 5 orang anak, dengan ada baby sekarang. Baby dia umur 6 bulan, suami dia dalam tahanan. Ustazah, bukan senang Ustazah. Saya malu dengan orang kampung. Anak-anak saya pun malu nak bergaul sebab orang panggil anak dadah. Ujian berat Ustazah. Saya macam mana saya nak keluar kerja dengan ada anak 5 orang dengan anak kecil. Tapi saya keluar juga. Sekarang dalam keadaan pandemik macam ni, gini. Tapi tuan-puan tahu, isteri ni sebut apa? Ustazah, saya syukur. Walau bagaimanapun saya syukur. Suami saya ditahan dalam tahanan. Sebab saya tahu di dalam sana suami saya akan solat 5 waktu penuh. Suami saya akan puasa sebab suami saya ditahan daripada sebelum Ramadan. Suami akan puasa, suami saya akan dengar kuliah dalam tu. Mudah-mudahan keluar nanti suami saya akan berubah Ustazah. Subhanallah, itulah apa yang berlaku dalam suasana penjara yang diuruskan oleh negara Islam. Akan solat berjemaah 5 waktu, akan ada pengisian, pengajian ilmu. Mereka akan ni, subhanallah, kadang-kadang mereka itu jauh lebih baik istiqamah dan juga konsisten mereka melakukan. Solat 5 waktu wajib, berjemaah dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan makbul doa si ibu yang menghadapi ujian anaknya. Subhanallah, makbul walaupun setelah lama dah kematian arwah ibunya, telah lama meninggal. Mungkin arwah Azian Irdawati
tidak sempat melihat perubahan anaknya ketika saat hidupnya. Tetapi asbab doanya tak berhenti untuk anaknya itu, akhirnya Allah mengakhirkan hayat arwah Benji dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, dalam mentaati perintah Allah. Dan sudah tentu bila berada dalam penjara, langsung dah terputus terus daripada dadah. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu, tuan-puan dimati Allah sekalian, bagi sesiapa yang diuji dengan anak, diuji dengan apa? Walaupun saat akhir kita nak menghembuskan nafas yang terakhir, masa dah nanazak, jangan sekali-kali berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan sekali-kali terkeluar, tak sempat, tak ada harapan, tengok kau nak berubah, mak sakit teruk macam ni pun kau masih tak berubah. Tu apa saya, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun pada saat akhir, tetap terus teguh berdoa. Mudah-mudahan mungkin selepas 2 tahun, lepas 4 tahun, lepas 5 tahun kita meninggal dunia, barulah anak itu berubah. Subhanallah, dengan cara paksa. Ya, Benji berubah dengan cara paksa. Subhanallah. Dengan apa? Allah mentakdirkan dia ditangkap, dijatuhkan hukuman dalam penjara. Allah ya Qahar, ya Jabbar. Allah yang maha memaksa. Allah memaksa setengahnya seorang manusia itu, hambanya itu, untuk mendapat hidayah petunjuk dengan jalan yang sakit. Tetapi itulah jalan yang ada penawar baginya. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan arwah ibu dan si anak sama-sama dalam rahmat Allah. Dan semuanya tu apa sekalian, saya nak bagi poin yang penting yang kita perlu fahami, dan saya akan sudahi di sini. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam kita menghadapi ketetapan Allah, ada nikmat, ada ujian, dan ia saling melengkapi dan menyeimbangkan. Bila kita bersabar, selama mana kita kuat bersabar dalam ujian, maka selama itu Allah masih lagi beri kita nikmat. Allah akan nampak kita boleh seimbang, boleh sabar bila diuji. Jadi Allah berikan nikmat supaya kita masih mampu bersyukur. Kalau tak kita jadi kufur, itu satu azab. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Nikmat kalau tidak diuruskan, kita jadi kufur nikmat. Ujian kalau tak diuruskan, kita menjadi seorang yang tidak mendapat redha Allah sebab kita tak redha dengan ujian Allah. Jadi boleh jadi sebab anak seorang tu lah anak yang lain elok. Sebab dia menjadi asbab seorang ibu banyak berdoa, menangis. Subhanallah, bahkan saya ada jumpa ibu ayah sanggup hijrah. Kenapa pindah segesa-gesa ustazah, anak kami ni di sini dia ada pengaruh yang tak baik. Sanggup melepaskan perniagaan yang ada. Ya ustazah, tak apa, demi supaya anak-anak kami ni ada surrounding yang baik. Kami hijrah ustazah sebab dekat sini dia ada kawan-kawan yang kami buat macam mana dia tetap pergi lepak. Jadi kami nekat ustazah. Allahu Akbar. Sebab anak mereka sanggup hijrah ke surrounding satu kawasan yang lebih baik untuk mewujudkan. Jadi subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya asbab ujianlah kita menjadi one step, kita melangkah satu step yang lebih baik. Masya Allah, subhanallah. Jadi menguruskan nikmat dan menguruskan ujian perlu dengan sabar, perlu dengan iman. Okey, kita nampak di sini, saya baru saja, sebenarnya ini pun tak habis lagi, baru perkataan isbiru. Esok kita akan sambung pada perkataan wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Ini pun seronok sangat bila kita dapat tafsirkan dengan lebih mendalam sebab ia melibatkan kita pun sabar, orang bukan Islam pun sabar. Ya, kalau kita ada jiran bukan Islam, mereka pun ada ujian. Betul kan? Mereka pun ada ujian. Bukan kata orang Islam dia ada ujian. Orang kafir pun kerana lebih berat ujian, lebih miskin, lebih lapar. Kita sabar, orang bukan Islam pun sabar. Kita sabar menyampaikan agama Allah, orang bukan Islam juga sabar menyampaikan agama dia. Maksudnya mereka juga diuji dengan sabar. Tetapi apakah perbezaan sabar kita dengan sabar orang bukan Islam, orang musyrik, orang munafik pun sabar? Jadi nantikan sambungannya pada esok hari, muslimin muslimat sekalian. Jam 7 kita akan sambung tafsir ini berkenaan dengan isbiru wasabiru warabitu. Subhanallah, sadaqallahul azim. Mohon maaf tuan-puan sekalian, salah dan silap kekurangan. Terima kasih kepada semua. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang hamba-hambamu yang sabar. Masya Allah. Dengan itu kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian,
kami ingin mengajak anda melakukan ibadah korban bersama NGO Sahabat Amal Care. InsyaAllah kami dengan amanah dan tanggungjawab akan memastikan ibadah korban berjalan dengan sepatutnya. Ini adalah satu amanah yang berat, tuan-puan sekalian. InsyaAllah kami akan mengagihkan kepada senai nama yang sedia ada dah target. Terutamanya kita fokus kepada korban dalam negara, dalam Malaysia, sebab ramainya asnaf fakir miskin dan ramai jatuh miskin tiba-tiba kerana pandemik ni. Jadi Ustaz, bagaimana dengan pengurusan semua? Anda boleh tengok beberapa live saya di ladang ternak Umar. Kita ceritakan bagaimana kami akan menguruskan 200, 300, 400 ekor sembelihan korban dan bagaimana pengagihan kepada asnaf miskin berlaku. Kami ada aktivis NGO Sahabat Amal Care seluruh Malaysia. Jadi insya-Allah daging korban yang anda berikan melalui korban yang dilakukan melalui NGO kami akan di-divert, akan dihantar ke seluruh Malaysia. Setiap negeri dia lebih kurang dalam 10 ke 15 ekor. Setiap negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi tuan-puan dan puan-puan sekalian, kita ada cila yang besar, kurung yang besar yang boleh menempatkan lebih kurang dalam 100 ekor lembu, 200 ekor kambing, yang mana kita bukannya agihkan pada 4 hari itu saja. Tapi pengagihan daging korban mungkin berlaku dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dia tak ada masalah. Yang penting sembelih pada hari korban pertama, kedua, ketiga, keempat, 4 hari. Jadi dalam hari pertama, kedua, keempat pun kita dah buat agihan. Tapi bagi yang jauh, sembelih selesai sebab kita ada ladang ternak sendiri dan ada rumah sembelih sendiri dan ada tempat penyimpanan sendiri. Semua ini di bawah NGO Sahabat Amal Care. Kita ada ladang ternak Umar di Sungai Yu, Kuala Selangor yang kita mula bina bulan 12 hari tu. Dalam tempoh 5 bulan kita dah masuk lembu, dah masuk kambing. Lebih kurang 500 ekor campur dua tu. Rumah kandang ni dibina dengan spek Australia, dengan kandang yang memang cantik apa semua, yang tinggi, atap semua kukuh. Kita dah menghabiskan 2.2 juta lebih kurang, 2 juta lebih dah untuk kandang, beli tanah seluas 4 ekar, masuk lembu kambing 2 juta lebih dah. Sebenarnya sekarang dalam proses siapkan kurung, dah siap pun nak masuk dah teknologi kurung tu. Tuan-puan sekalian, ini memang diuruskan, diasaskan oleh saya sendiri bersama dengan Encik Suami, bersama dengan Ustaz Azmi dan juga tim. Ustazah, ini orang lain pihak luar, vendor ke Ustazah Sab? Tak. Projek ini bukan disabkan oleh sesiapa. Projek ladang ternak Umar ini memang diuruskan 100% di bawah NGO Sahabat Amal Care, NGO yang kami asaskan. Saya bukan nak sandarkan pada kami, cuma kadang orang bimbang, oh ni NGO lain, Ustazah letak nama. Tak. Daripada A, dibina, dibentuk, daftar semua oleh kami bertiga, saya, suami dan juga Ustaz Azmi, kemudian bersama tim yang besar, NGO Sahabat Amal Care, dan anda semua adalah sahabat NGO Sahabat Amal Care. Sebab itu bila sebut sahabat, masa nak letak nama, saya yang letak nama tu. NGO apa ni? Sahabat Amal Care. Maksud Ustazah apa? Semua sahabat alamaya umat Islam yang bersama-sama menyokong perjuangan NGO ni adalah sahabat beramal care, iaitu kita caring, kita ambil tahu. Beramal dalam mengambil tahu hal-hal ehwal umat Islam. Care ni bukan hanya orang susah, tetapi berkenaan dengan tuntutan. Kami masa nekat buat di Sungai Yu ni adalah kerana ketika itu kami fikir adalah fardu kifayah bagi umat Islam yang mampu untuk menguruskan pembakalan daging halal kepada umat Islam. Ini adalah satu fardu kifayah. Jadi kambing, lembu ada daripada ladang ternak kita pelihara, kita jaga, dan insya-Allah kita masih lagi buka sehingga berapa bulan Ustaz? 16 hari bulan. Kita raya 18. Kita raya 20 hari bulan. Jadi 16 hari bulan adalah tarikh akhir untuk berdaftar. Hari ni berapa bulan? 12. Hari ni 12. Jadi nanti dapat gaji 14 bulan, ajaklah, sebab afdal lah kita buat ibadah korban dalam Malaysia, bantu umat Islam sendiri. Namun bagi yang tidak mampu untuk buat ibadah korban dalam Malaysia, kami juga ada buat ibadah korban luar negara, di Afrika, di Kemboja, di Thailand, ada beberapa negara di Rohingya, muslimin-muslimat. Walaupun dah ramai yang buat di Kemboja, di Afrika contohnya, tuan-puan, kami buat di kawasan yang belum dibuat oleh NGO lain. Saya sendiri baru ni diberi kesempatan oleh Allah untuk bercakap sendiri dengan wakil Afrika.
Ya Allah, Afrika ni kan satu benua yang besar. Ada beberapa negara yang umat Islam majoriti 80% dan presiden mereka juga Islam dan sangat-sangat miskin, mereka makan daging setahun sekali saja. Itu pun jika ada orang luar yang buat ibadah korban. Kenapa setahun sekali? Memang betul-betul setahun sekali. Saya tengok video tu yang dia tunjukkan, lembu banyak sangat, tapi kerana kemiskinan mereka tak mampu pun untuk beli lembu, dan bahkan pemilik lembu kalau sembelih lembu tak mampu pun nak jual sebab tak ada orang beli. Jadi lembu menua membesar macam tu tapi tak mampu. Subhanallah, tuan-puan dan Allah sekalian, mereka tunggu sangat Hari Raya Aidul Adha yang mana ada umat Islam di seluruh dunia akan buat ibadah korban di sana, dan itulah saatnya mereka boleh makan daging. Jadi kalau ada orang fitnah, orang kata mereka dah terlebih daging dah kat Afrika, sampai satu family satu lembu, satu kambing. Tak. Saya tanya wakil Afrika tu sini, dia kata yang tim kita setakat ni kita bagi 100 ekor di Afrika sebab kita bagi banyak negara. Dia kata 1 ekor yang diberikan ni, dia dah sebut nak bagikan di kawasan sekian, ada negara wilayah yang besar, dia kata hanya dapat 1 ekor untuk satu kampung. Satu ekor satu kampung, sikit sangat. Ya, sikit. Tapi lepas tu saya kata, insyaAllah kita akan tambah lagi, ramai lagi akan bersama, bagi masa sebab ada lagi sampai 16 bulan, kita nak sekurang-kurangnya satu kampung 3 ekor. Sebab satu kampung tu ramai. Kita tahu Afrika adalah antara negara purata air hujan setahun sangat sedikit. Nak dapat air dia kena gali beratus meter kedalaman baru dapat air. Hujan sangat sedikit, kering, negara yang kering, tumbuh-tumbuhan tak ada, hidupan apa semua. Sebab itu negara yang sangat miskin. Tak tahu kalau kita ditakdirkan Allah mengalami kemarau, kekeringan yang begitu, kita mungkin juga dalam keadaan situasi yang sama. Jadi sementara Allah beri kita nikmat, walaupun di Afrika ke semuanya adalah dapat pahala ibadah korban. Jadi janganlah kita buat perbandingan. Dah itulah kemampuannya buat ibadah luar negara, harganya 360, kau dalam negara 750, 700 adalah. Jadi beza separuh kan. Jadi yang paling baik adalah kita buat ibadah korban dengan apa pun dan di mana pun, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sekadar itu, sekali lagi tadi dah baca surah semua dah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.